Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang 9 tips bagaimana anda mendapat YouTube AdSense ataupun anda menyertai YouTube Partnership Program YPP ataupun boleh digelar sebagai monetize. Channel YouTube anda mendapat bayaran daripada YouTube. Saya membuat video ini sempena mendapat 6,000 subscriber setakat ini. Saya telah mulakan YouTube Supermat Sharing ini pada 6 Jun 2020 sempena pandemik COVID dahulu. Pada mulanya saya hanya memuat naikkan beberapa video. Kalau tuan-puan lihat dalam video saya yang lepas tu, ada video yang berdurasi 30 saat 1 minit, ya, video ringkas. Tapi lepas itu bila ada kawan yang meminta saya untuk membuat satu YouTube channel, dan saya terfikir bahawa saya ingin berkongsikan pengalaman dan juga pengetahuan yang saya ada supaya boleh membantu tuan-puan semua. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana bersama dengan saya lagi. Saya Matthew Barin. Bagi sesiapa yang belum lagi tekan subscribe, silakan tekan subscribe di bawah dan tekan tombol loceng supaya anda dapat mengikuti semua video baru yang akan saya buat naikkan kelak. Untuk kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua viewer ataupun subscriber channel Supermat Sharing ini. Bagi yang pertama kali melawat channel ini, silakan tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng supaya anda dapat mengikuti semua video yang baru akan saya buat naikkan kelak. Terima kasih kepada semua subscriber dan juga penonton dalam channel YouTube Supermat Sharing ini. Tuan-tuan, untuk makluman, kita buat YouTube ini, kalau kita berminat dan kita konsisten untuk buat YouTube, kita boleh dibayar oleh pihak Google ataupun pihak YouTube. Dan saya telah mulakan channel Supermat Sharing ini pada 6 hari bulan 6, dan selepas 3 bulan daripada itu, iaitu pertengahan September, saya telah mendapat surat daripada Google, iaitu Google AdSense. Nah, inilah surat yang dinanti-nantikan oleh ramai YouTuber. Saya tak menggelar diri saya YouTuber, saya cuma menggelar diri saya sebagai Supermat Sharing, iaitu saya ingin berkongsikan apa yang saya tahu, apa yang saya miliki kepada tuan-puan semualah. Untuk menyertai YouTube Partnership Program ataupun mendapat surat daripada Google AdSense ini, anda perlu mendapat subscriber sebanyak 1,000, sekurang-kurangnya 1,000, dan juga 4,000 jam tontonan dalam masa 1 tahun ataupun 12 bulan. Semua video-video yang anda buat naikkan dalam channel anda tersebut, anda perlu mendapat 4,000 jam jumlah tontonan dan 1,000 subscriber sekurang-kurangnya untuk anda menyertai YouTube Partnership Program ataupun mendapat surat daripada Google AdSense. Okay, dalam surat ini dia akan bagi PIN lah, your Google AdSense Personal Identification Number, ataupun dia akan bagikan PIN number seperti inilah. PIN number tu dia akan bagi 6 digit PIN number untuk anda aktifkan akaun Google AdSense. Anda boleh cari dalam channel yang lain, mungkin ada cara untuk bagaimana untuk mendapatkan ataupun mendaftar Google AdSense ini. Tapi sekarang saya cuma nak kongsikan bagaimana nak dapat Google AdSense. Okey tuan-puan, tips yang pertama adalah pilih kandungan ataupun konten. Kita sebagai content creator ataupun pencipta kandungan dalam channel YouTube anda ini, anda perlu pilih apa yang anda nak buat. Contohnya anda nak buat tutorial ataupun anda nak buat cara memasak, tutorial macam mana nak mengendalikan aplikasi komputer dan sebagainya, dan bagaimana nak buat YouTube pun boleh. Apa sahaja cara bagaimana anda merungkaikan jentera, ya, dan sebagainya. Jadi pilih mana yang anda boleh buat, konten ataupun kandungan video yang anda boleh buat dalam jangka masa panjang. Bukannya buat 1 video, 2 video, 10 video, lepas tu
Anda biarkan, dia tak akan berkembang. Seperti apa yang saya buat ini, saya buat perkongsian tentang tips temuduga dan ada juga vlog yang saya buat vlog yang saya suka-suka buat untuk kesihatan dan sebagainya. Jadi dia tidaklah terlalu bercampur kan, tapi yang kebanyakan video yang saya buat adalah tips temuduga sebab saya ada pengalaman dalam temuduga dan juga saya ingin berkongsikan pengalaman saya dengan semua penonton. Untuk makluman, YouTube ini juga merupakan search engine untuk mencari maklumat, mencari cara buat ini, cara buat itu dan sebagainya. Jadi oleh kerana YouTube ini merupakan aplikasi ataupun cara orang mencari sesuatu perkara, jadi kita boleh gunakan how to, cara membuat, teknik membuat kuih dan sebagainya, ya. So anda kena kreatif lah, ya. Cuba rujuk video-video orang lain dan tengok trend bagaimana. Bila anda dah fikir nak pilih tajuk ataupun konten, kandungan yang terbaik, dan anda boleh mulakan. Yang penting kena ingat dalam jangka masa panjang, bukan dalam jangka masa pendek. Yang kedua, mantapkan AVL, audio, visual dan juga lighting. Lighting tu adalah lampu, audio tu adalah suara, rakaman video, pergerakan dan sebagainya, dan juga cahaya. Pastikan anda bercakap dan boleh didengar oleh para penonton. Kalau macam suara saya tak dapat didengari dengan jelas, pastinya tuan-puan tak mau mendengar dengan lebih lanjut. Kalau suara saya jelas boleh didengar, dan tuan-puan pastinya akan menonton sehingga ke penghujung sesi perkongsian ataupun penghujung video tersebut. Anda boleh mula menggunakan telefon bimbit anda, ya. Tak kisahlah telefon apa yang ada, tak perlu beli telefon yang mahal-mahal. Anda boleh mulakan dengan menggunakan telefon yang anda ada sekarang, yang ada kamera depan, kamera belakang dan sebagainya. Bila anda merakam tu, jangan merakam banyak sangat pergerakan, ya. Sebab bila kita menonton nanti, mungkin kepala kita akan merasa sakit, ya. Mata kita rasa sakit, ya. Dan sekiranya tak jelas, kita tak boleh dengar konten yang nak disampaikan. Dan cahaya juga, pastikan cahaya itu terang dan boleh menunjukkan muka anda ataupun menunjukkan apa yang anda ingin paparkan, ya. Sekiranya anda buat vlog, anda menunjukkan tempat dan sebagainya, pastikan anda boleh merakam dengan jelas. Yang ketiga, minta ataupun jemput penonton untuk subscribe ataupun melanggan kepada channel anda, dan bagi tahu mereka untuk langganan tu adalah percuma. Untuk anda subscribe tu adalah percuma, anda tak perlu bayar apa-apa pun, ya. So jangan lupa untuk subscribe channel Supermat Sharing ini kerana ianya adalah percuma, dan anda boleh mengikuti video-video lain kelak jika anda subscribe dan juga anda tekan tombol loceng untuk semua notifikasi. So anda minta jemput, sila tekan butang subscribe, sila subscribe kepada channel ini. Biasanya kita minta viewer ataupun penonton untuk subscribe, like, komen dan share. Sebab bilanya like, komen dan share, dia akan menjadi trend, lepas tu dia akan tersebar dan orang lain juga akan jumpai channel ataupun video kita. Yang keempat, bertenaga dan juga menarik. Channel kita ataupun video kita, bila kita bercakap depan video kita, kena ada satu tenaga. Tenaga yang menunjukkan yang kita itu bersemangat untuk berkongsikan sesuatu dengan penonton, dan kita kena pastikan kita sentiasa melihat kepada lensa kamera supaya kita dapat berkomunikasi dengan penonton kita. Dan juga kita perlu menarik, ya. Menarik maksudnya we have to be attractive. Jangan lemah long line, lepas tu kita tak bermaya, orang tak akan menonton, orang tak akan minat untuk menonton channel kita. Dan of course kita perlu bersopan, jangan menyebut benda-benda yang tak baik, kata-kata yang tak sesuai untuk para penonton. Yang kelima, konsisten dan bersabar. Kita kena konsisten dalam mengeluarkan video. Kita buat naikkan video dalam sekurang-kurangnya dalam sebulan sekali, ataupun seminggu sekali, ataupun 3 hari sekali, ataupun tiap-tiap hari. Kalau anda boleh buat video dalam 3 hari itu, anda buat satu video, itu sudah terbaik. Ataupun seminggu sekali, itu sudah terbaik. Anda juga kena bersabar, jangan mudah putus asa, sebab anda perlu menyediakan video, letak dalam perancangan anda untuk memuat naikkan beberapa video dalam masa sebulan itu, ya. Jangan buat naik video satu, lepas tu 1 tahun depan pula baru ada satu video. Jadi penonton ataupun subscriber akan merasa ternanti-nantilah video daripada tuan-puan. Anda kena konsisten,
dan juga bersabar. Ya? Jangan mudah putus asa. Kalau tak ada subscriber, anda cari subscriber, sebarkan video, share kat sana sini, kongsikan video supaya orang lain tahu kewujudan channel anda. Yang keenam, thumbnail. Thumbnail tu adalah satu muka depan ataupun gambar yang anda letakkan di muka depan video yang anda buat naikkan supaya penonton akan nampak muka depan tersebut, dan ianya hendaklah menarik dan juga berkait rapat dengan tajuk yang anda letakkan dalam tajuk video tersebut. Dan dalam juga deskripsi ataupun description tu kena letakkan keterangan tentang video tersebut supaya penonton faham tentang apa yang ada dalam video tersebut. Jangan gunakan clickbait. Clickbait ni adalah umpanan untuk anda menarik minat ataupun menarik perhatian para viewer ataupun penonton. Jangan menggunakan cara dengan menipu lah. Bila kita menipu tu, contohnya anda letak satu thumbnail ataupun gambar di depan tu, penonton akan klik, lepas tu dia tengok dalam kandungan pula berlainan daripada thumbnail ataupun tajuk. So jangan menipu. Be yourself and be real. Yang ketujuh, respon terhadap komen. Ini juga menjadi satu kerja bagi anda, sebab bila anda menerima komen daripada viewer ataupun penonton, anda pastikan anda respon dan menjawab soalan-soalan jika ada soalan yang diletakkan dalam ruangan komen tersebutlah. Jangan biar sahaja. Dan bagi setiap komen yang diajukan dalam ruangan komen dalam video anda tersebut, pastikan anda klik bentuk love. Dia ada bentuk love di situ, ataupun awak like, ya, ataupun anda like. Berkomunikasilah dengan para penonton anda ataupun subscriber anda tersebut. Yang ke-8, positif selalu. Jadi positif setiap kali. Bila anda buat video, pastikan anda bersikap ataupun bersifat positif. Contohnya macam saya, of course setiap kali saya akan bagi salam kepada semua penonton ataupun viewer, dan saya berkomunikasi lah dengan viewer, dan sentiasa menjadi positif. Akan ada pembenci, maksudnya haters, akan ada orang dislike video kita, tapi itu tak mengapa. Jangan risau, sebab kita buat konten untuk orang yang mencari kandungan dalam video kita, dan kita membuat konten tu untuk mereka yang minat dengan video yang kita buat. Apa-apa pun komen, kita jangan mudah melenting, kita akan jadi positif. Lepas tu kita komen juga. Kalau ada komen-komen yang negatif tu, kita bagi komen yang positif. Kita berkomunikasilah dengan penonton ataupun viewer kita. Yang ke-9, jadilah diri sendiri. Dalam anda membuat video tu, jangan cuba nak menjadi YouTuber yang lain. Jadilah diri anda sendiri. Buatlah apa yang anda boleh buat. Jangan cuba tiru ataupun gunakan video orang lain. Gunakan video sendiri. Buat video sendiri. Jangan curi video orang lain. Ini sangat berbahaya, sebab bila anda mengambil hasil karya orang lain, YouTube akan mengetahui dan YouTube akan mengharamkan video anda ataupun mengharamkan channel anda. Jadi ini bahaya. Jadilah diri anda sendiri dan belajarlah buat video anda sendiri. Muat naikkan video asli anda sendiri, seperti video yang saya muat naikkan inilah. Kalau anda terpaksa menggunakan video orang lain, anda perlu meletakkan kredit di situ, ataupun anda perlu meminta kebenaran daripada pemilik asal video tersebut. Dan sekiranya anda menggunakan lagu ataupun muzik juga sama, anda perlu letakkan caption ataupun kredit kepada pemilik asal lagu ataupun muzik tersebut, dan juga anda perlu memohon kebenaran daripada pemiliknya. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Jadi saya telah berkongsikan 9 tips bagaimana anda mendapat surat daripada Google AdSense. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, silakan tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video baru yang akan saya buat naikkan. Kepada semua subscriber yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.